merupakan, kalau ikutkan pada tiap yang diberikan kepada saya, pernah dijangkiti juga COVID-19 tahap 4 kedua-duanya dan ditempatkan di Maib Serdang. Pada hari ini saya pula diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keadaan yang sedemikian. Cuma alhamdulillah saya dalam keadaan yang baik, tidak ada sebarang komplikasi ataupun sebarang komplikasi lah, maknanya tak ada simptom langsung. Okey, pada malam ni CBM Zana dan juga CBM Bezahri akan sama-sama share berkenaan ataupun berkaitan pengalaman beliau semasa berada di MAEPS. Selama, kalau tak silap saya, lebih kurang hampir 2 minggu juga beliau berada di sana, dan nanti beliau akan share bagaimana pengalaman dan juga apa suplemen ataupun produk Forever yang beliau ambil sepanjang beliau di sana. Dan juga dalam keadaan yang sedemikian, saya dipahamkan mereka berdua masih lagi mampu untuk menjana income sebanyak 5 angka walaupun berada di MAEPS tanpa sebarang maksudnya perjumpaan ataupun jumpa dengan klien ataupun berjumpa dengan prospek pada masa tersebut. Tetapi saya dipahamkan tetap juga masuk order ataupun boleh coaching di MAEPS dalam keadaan yang sedemikian. Tahniah kita ucapkan. Okey, tanpa melengah masa, saya mempersilakan atau menjemput CBM Zana dan juga Bezahri untuk sharing pada malam ini. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Pagi. So hari ni syukur Alhamdulillah kami ucapkan berbanyak terima kasih kepada kita punya MC hari ini, iaitu Encik Samsul, iaitu MC yang paling hebat. So untuk tidak membuang masa lagi, kita nak mulakan mengenai sharing memang pengalaman mengenai COVID fighter. Okey, untuk kali ni saya berganding dengan suami untuk buat sharing bagaimana pengalaman COVID fighter. Sebelum ni saya buat sharing seorang kan. So hari ni kita berganding bahu untuk menyampaikan satu pengalaman real yang kami lalui, iaitu pada bulan 7. Okey. So jap saya buka slide, saya besarkan slide ya. So kami mendapat COVID ni bermula pada bulan 7 bulan 7 2021. So sebelum kita pergi lanjut, saya nak sharekan pasal data terkini mengenai COVID-19. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah carta kedudukan, bukan carta lagu Ini adalah carta kedudukan di mana COVID yang masih ada lagi sekarang ni, dan yang ini saya fokus kepada negara Asia. Kalau kita dapati data dekat sini, Malaysia masih lagi berada dalam hampir kes dekat 2 juta. Dan kalau dekat sini dah masih lagi aktif 67,000. Ini daripada data daripada negara Asia. Manakala kadar penggunaan alat bantuan pernafasan ICU dan katil-katil di pusat kuarantin, iaitu data yang telah saya ambil yang telah dikemas kini 27 November pada 11.59 malam. Inilah data yang spesifik untuk di negara kita mengikut negeri-negeri. So from there, daripada data ni menunjukkan Perak merupakan Perak, Kelantan kan masih lagi tinggi. So kat sini nak menunjukkan bahawa COVID still lagi real. So kita masih lagi kena berhati-hati. Ini yang saya nak sampaikan. Okey. So sebelum kita pergi pengalaman di MAEP, okey, so saya nak share macam mana kami start mula apa orang kata kita dapat satu anugerah lah insan terpilih untuk melalui pengalaman COVID ni. So saya serahkan pada suami saya dulu sebab beliau adalah orang yang first kali dalam family
yang membuka ruang tu dekat dalam keluarga, starting dekat situ. So boleh abang ceritakan macam mana bermula COVID tu bang? Okay, selamat pagi. Okay, Assalamualaikum. Okay. Ini pengalaman yang betul-betul real lah yang saya dapat semasa saya COVID saya dapat detect pada 6 hari bulan 7 2021. Jadi pada masa itu saya ni sebagai buat forever living, lepas tu saya buat massage, saya buat bekam kan. Okay. Masa tu dekat rumah lama, saya telah dipanggil oleh seorang cikgu lah, Cikgu Gani nama dia. Dipanggil oleh Cikgu Gani. Lepas tu Cikgu Gani ni dia masalahnya dia tak ada simptom apa pun. Dia hanya sakit pinggang je. Saya kenal pasti benda tu, saya ingat benda tu dia sakit pinggang saja. Dia simptom demam tak ada, suhu badan pun okey 36.4. Jadi oleh kerana saya buat cek dekat dia dulu apa masalahnya, dia kata dah 2 minggu dia tak boleh bangun. Jadi saya bantu dia untuk bangunkan dia, untuk masas dia di belakang pinggang. Pasal dia kata pinggang dia macam nak putus. Okey. Saya dekat situ saya nampak macam ada something, sebab apa dah 2 minggu dia tak boleh bangun. Walaupun dia tak ada demam, tak ada batuk, tak ada apa, tapi dia kata sakit pinggang ni macam nak mati dia cakap. Dia cakap macam tu dengan saya. Habis lepas tu saya urut, dia ada rasa kurang lah. Saya rasa kurang, badan tak panas pun. Okey. Lepas itu, lepas saya urut dia boleh duduk. Lepas tu saya balik memang masa tu peak COVID tu memang tengah tinggi lah. Jadi saya balik, saya kemaskan diri, saya mandi air suam apa semua mandilah. Saya jaga dirilah. Dan masa saya pergi dekat rumah dia tu, masa saya nak balik rumah dia, macam saya punya firasat ni, saya kata macam Cikgu Gani ni macam ada something, memang kena COVID lah. Saya tengok lah. Tapi saya tak suarakan pada dia. Okey, badan tak panas. Lepas itu saya balik, saya mandi, kemaskan diri apa semua. Besoknya tu dalam keadaan tu saya pula kena sakit pinggang macam dia. Tak boleh bangun apa semua. Lepas tu dia tak demam, saya tak demam, tapi muka tu, dia punya muka saya tu panas. Merah, tapi temperature tetap 36.6, dia tak panas lah. Jadi saya punya panas muka tu bukan dia terus dalam 2 jam, lepas tu petang dia 2 jam balik. Okay. Lepas tu berlarutan hanya sampai 3 hari. 3 hari lepas tu saya macam sakit pinggang tu tak baik-baik. Saya kata macam ada something lah. Okay. Lepas itu Cikgu Gani call dia untuk minta bantuan lagi. Untuk tu saya kata tak boleh cikgu. Saya call dia punya jiran supaya dia pakat dengan jiran ni supaya panggil ambulans untuk bawa dia pergi ke hospital, sebab apa something dah 2 minggu dia tak boleh berjalan. Okey. Apabila dia tak boleh berjalan macam tu, ambulans ambil bawa pergi hospital Putrajaya. Okey, saya lepas 2 hari anak saya pula demam. Tapi alhamdulillah anak saya demam sekejap je. Lepas tu semua dalam rumah demam. Ada something. Lepas tu ada bapa saudara saya pun demam. Tapi semua demam dia muka macam pijau tapi tak panas. 36.6, 36.4 gitulah. Tak demam. Tak demam. Lepas itu berlarutan lah. Okey. Jadi macam
bapa saudara saya dah ada dos yang pertama, dia ambil vaksin dos pertama. Lepas tu dia makin lama makin lemah. Jadi saya terpaksa hantar dia pergi hospital, ada ke klinik yang dia ambil vaksin. Lepas tu dia punya oksigen dia drop. Oksigen dia drop, lepas tu terpaksa doktor daripada klinik swasta tu suruh refer ke Hospital Putrajaya. Saya dan Zana hantar ke Hospital Putrajaya. Dan malam tu doktor call saya, dia kata positif COVID. Lepas tu saya besok dia suruh pergi ke CSC untuk test ke semua satu keluarga. Oleh kerana benda tu terlampau pantas, saya punya keputusan cepat dalam 2 jam je dia dah call. Dia kata semua positif. Lepas tu anak saya yang kecil tu sekali tu dia kata negatif. Tapi saya kena pergi yang kali kedua untuk WhatsApp. Lepas tu dia kata semua positif. Anak saya tu memang tak ada orang menjaga. Dia terpaksa, dia kata dia cakap dia memang positif dan semua. Bermakna masa tu saya, esoknya saya pergi CSC, saya ditahan terus. Sebab apa? Saya punya oksigen dah turun. Zana punya oksigen pun terus. Masa tu dia dah, nafas dia dah ketat. Di situ dah bermula saya kena pasang oksigen dengan Zana, naik ambulans terus ke Mak Semedang. Di situlah. Okey, so itulah dia punya permulaan. Bermulanya kami dapat COVID. Actually masa dapat COVID tu dia tak ada tanda orang terdemam. Dia sakit pinggang kan. Tadi kan kita nanti saya tunjuk saya ada dalam satu slide tu kita akan share macam mana COVID ni kadang-kadang dia tak nampak simptom-simptom yang biasa kita tengok demam berlarutan atau sebagainya. Nanti saya akan tunjuk kenapa Satu lagi saya nak terangkan, COVID ni satu perkara yang jangan ambil mudah. Jangan suka-suka ambil mudah. Kalau ada demam dalam 2-3 hari kan, cepat-cepat pergi swab, tengok. Tak apa, kita swab tu tak ada masalah pun. Kan kalau ada kita boleh buat pemantauan awal. Kan kita boleh protect diri kita awal. Alright, so saya share kan selepas kita dah dikonfirm dah kena satu family kena apa orang kata kena disahkan COVID positif. Jadi kami suami isteri oleh kerana dia punya oksigen bang dah menurun kurang daripada 90%. Jadi kita orang dua orang aja yang dihantar ke MAEP. So anak-anak yang lain semua duduk dekat rumah. So bermulalah kisah kami berdua pergi ke MAEP. So kami nak share kan pengalaman kami dekat sana. So dekat sini nanti you all akan tengok banyak gambar-gambar adalah gambar daripada saya. Orang lelaki tak suka sangat gambar. Jadi saya mengabadikanlah sebab ini adalah sebagai satu kenangan untuk kita bantu orang lain di mana kita real hadapi benda ni. Okey, seperti sedia maklum, saya memang tak ambil vaksin lagi waktu tu, belum dapat vaksin. Jadi saya belum ambil vaksin 1 nombor 2 belum. So suami je yang first vaksin. So saya duduk dekat MAEP tak lama, 7 hari je mah. Saya 7 hari je saya duduk kat MAEP dan memang saya full swing makan ubat hospital yang diberikan dan termasuk dengan suplemen kita. So kalau you all tengok ni adalah tangki tong oksigen yang saya pakai sepanjang berada di situ. Dan saya ditempatkan dekat depan sekali laluan. Bermakna dalam keadaan yang orang kata kalau saya naik cecah stage 5, ini laluan yang paling apa orang kata standby lah. Dia dah duduk depan-depan. Pesakit yang stage 4 dia letak depan. Yang belakang tu risiko dah rendah. Bayangkan. So saya duduk dekat depan sekali dengan tong yang setinggi ni. Memang orang kata kalau siapa pakai benda ni dia akan rasa kering tau dekat hidung. Kering. So bermula episod dekat sini memang agak orang kata nak kena pandai sesuaikan diri. Dan alhamdulillah barang-barang yang kami nak bawa dekat MAEP ni anak-anak yang sediakan. Jadi anak-anak ni dah bekalkan kami semua siap-siap produk ni. Sebab kita orang
dah tak boleh balik, satu lagi kita dah terlampau lemah, dah jadi terlalu lesu. So semua ni keperluan anak-anak lah sediakan. So inilah barang-barang yang sempat saya bawa ke sana. So barang ni saya letak dekat sebelah katil. Kalau you all tengok sebelah katil. Dan doktor tak ada teguh, tak ada apa. Cuma orang-orang yang lalu dekat situ dah kata, wow, ini produk dah lama orang guna. Ni produk dah lama orang guna. Produk ni bagus. So jangan takut kalau bawa suplemen pergi kat sana, tak ada masalah. Doktor tak marah. Kalau dapat, elok bawa untuk membantu kita punya penyembuhan tersebut. Okay. So saya di sana 3 hari saya pakai oksigen. Tapi suami saya hanya 1 hari bang. Dia pakai 1 hari setengah. Zana 3 hari. Tapi bila dekat sana saya tak duduk diam tau. So kita kena bangkit, kita kena kuat semangat, bangun, dan saya berjalan di sepanjang MAEPS tu pagi-pagi untuk kita nak, orang kata apa, nak kasih aktifkan lah kita punya peredaran darah dan sebagainya. So ini produk-produk yang kita bawa, okay. Okay, yang ini, dan akhirnya pada hari yang berikutnya saya dah tak pakai apa orang kata gas, oksigen dah tak pakai dah. Okay, kalau tengok dekat sini, okay, ni satu lagi saya nak cerita. Kalau tengok dekat atas katil saya, ini ada obat yang saya kena makan 1 hari sebanyak 16 biji. Itu hanya untuk paru, paru. Dekat paru-paru tu, 16 biji 1 hari. Lepas tu ada lagi 2 obat antiviral. And then dia bagi obat gastrik. Obat gastrik saya tak ambil sebab saya tahu kekuatan aloe vera kita. So saya tak ambil obat gastrik. Saya simpan. Dia bagi, saya ambil tapi saya tak makan. Okey, kemudian dia bagi satu lagi suntikan untuk cairkan darah. Kalau you all tengok tangan saya ni dah jadi bengkak, biru dan sebagainya, hasil daripada suntikan minyak ikan lah. Suntikan untuk dalam bentuk apa, untuk cair, untuk cairkan darah. Dan yang kedua adalah antibiotik yang dalam bentuk serbuk. Yang dalam bentuk serbuk, dia orang cairkan dan dia injek. So kita duduk situ memang jadi macam memang dah sakit lah. Dah jadi macam dah tegal lah. Ni kalau kena injek tu dah bengkak, biru lah, hijau lah, kuning lah. Tapi alhamdulillah saya bawa deodoran kita tau. Saya bawa deodoran kita, so setiap kali tu saya sapu. So kat sini nampak pengurangan bengkak dan sebagainya. Ni. Lepas tu obat gigi kita pula. Okey, obat gigi kita, anak saya pula dah terlupa bawa shampoo, bawa pencuci muka saya. So saya ambil obat gigi kita ni, saya jadikan shampoo. Saya ambil letak dekat tengah-tengah rambut tu kan, sebab bila kita pakai tudung duduk dekat kawasan macam tu gatal. So obat gigi ni saya jadikan shampoo. Dan obat gigi ni saya jadikan sebagai obat batuk sebab gatal. Sepanjang kat situ saya batuk. Batuk. Saya pakai obat gigi kita. Dan saya nak cuci muka, saya pakai obat gigi kita juga. Memang best. Memang best. So ini adalah gambaran MAEPS sedang. MAEPS sedang. Okay. Next. Okay. Apa saya buat kat sini? Rupanya bila kita duduk kat situ, banyak aktiviti yang saya boleh buat. So saya ambil bergambar, saya updatekan kat Facebook, dekat Insta dan sebagainya. Nampak tak? Kalau duduk kat sana memang lebih kurang dalam 2 hari ke sehari memang asyik ambil darah aja. Tangan memang bengkak. Okay. Alright. So apa kemudahan asas kat sana? Saya share. Ramai yang nak juga tahu apa ada kat dalam sebab insan terpilih je boleh masuk kat situ. Okay, selain daripada duduk dekat dalam bangunan yang besar tu, kadang-kadang kita nak hirup udara luar, so kita dibenarkan keluar. So bila dekat luar ni, kita terasa apa? Kita macam orang tahanan tau. Sebab dekat luar ni dipagari dengan kawat duri dan bawah tu askar jaga. So kita tak boleh lari. Gitu rasa macam apa orang kata orang bersalah. Belakang dewan ni ada pagar berduri. Bawah tu ada askar jaga. So oleh kerana kami suami isteri duduk dekat satu bangunan yang begitu besar macam stadium. So suami dekat A3, saya dekat A1. So kita boleh berhubung lah kat situ, dia orang tak ada masalah. Sebab dia boleh cross saja. So
So boleh tengoklah pemandangan dia dekat sini katil kan. Dan dia memang begitu luas. Okey, selain daripada tu ada kemudahan nak cuci baju kan. Semua disediakan, ada kemudahan surau, kemudahan nak beli makanan. Dekat sini you all kena hati-hati. Oleh kerana kita dalam keadaan badan kita memerlukan nutrition yang begitu berkualiti, pemakanan ni you all kena jaga, jangan ikut orang. Nak beli Maggi ke, kadang tengiung juga tapi duk tahan. Kat sini kena jaga. Kemudian adalah diorang jual Nestum, ada jual susu kat situ. Ni aktiviti sebab tak boleh keluar kan, dah kena kuarantin. So ini pemandangan setelah kita orang keluar daripada MAEPS. So nampak kita bawa Back Forever. Bila saya tengok Back Forever ni, saya rasa macam mana satu pengalaman kita bersiar dekat dalam negara sendiri untuk kita dapat satu pengalaman yang terindah dekat sini dengan Back Forever ni sebagai kenangan. So yang paling bestnya apabila kita dah potong gelang lah. Saya pun tak sangka dalam masa 7 hari saya boleh keluar. Sebab yang sebelah katil saya dah lebih 2 minggu, ada yang dah 3 minggu tak keluar lagi. Ada di antara diorang kena vaksin pun ada yang tak boleh keluar lagi. Dan kebanyakan yang kena kuarantin yang agak lama adalah mereka yang ada masalah penyakit kencing manis, darah tinggi, gemuk. Ni 3 benda. Bahaya. Dan satu lagi asma. So saya alhamdulillah saya tak ada apa-apa penyakit. Saya tak ada kencing manis, darah tinggi, alhamdulillah tak ada. So dengan asbab doa daripada kawan-kawan, sebab kita pun berikhtiar makan suplemen kita dan kita pun makan juga ubat doktor. Dan alhamdulillah lah benda tu cepat recover. Kita bukan kata tak nak ubat doktor kita tolak, tak, kita ambil tapi bukan untuk long term. Nanti saya akan kongsikan apa pengalaman saya setelah saya ambil ubat yang terlalu banyak. Satu hari hampir 20 biji saya makan ubat-ubatan daripada dekat situ. Kerana kita nak cepat sembuh, saya terpaksa untuk makan telan. Okey. So sebelum kita keluar daripada pusat karantin ni, kita akan beratur lah. Ni dia punya memory dia. Dan bila ada surat putih ni, kalau you all tengok putih ni, barulah you all kalau keluar daripada MAEPS, you all takkan ditangkap. Selagi you tak ada surat garanti ni, kalau you keluar, you akan ditangkap macam banduan. Gitu rupanya, takut kan. That's why bila kita orang keluar, dia ada pasukan uniform mengiringi. Lepas tu kita bergambarlah dengan petugas-petugas yang begitu berkomitmen diorang begitu komitmen. Lepas tu dia sediakan kita bas sampai dekat luar ni, kita kena ambil kenderaan ataupun kita akan ataupun keluarga kita dekat situ. So pengalaman saya dekat situ apabila lepas saya keluar daripada MAEPS macam tadi Zana bagi tahu satu hari dekat 20 biji ubat untuk paru dekat 18. Lepas tu dengan ubatan yang antiviral dan sebagainya. Bila saya balik rumah, bila saya berdiri atau saya bawa kereta, saya punya pandangan macam berpusing tau. So dekat situ saya dah dapat rasa badan kita dah tak stabil. So apa saya buat, bila saya balik, saya buat detox. Sebab terlalu banyak chemical masuk dalam masa 8 hari. Full swing memang makan ubat memang banyak. Jadi bagaimana suplemen kita dapat membantu, saya akan sharekan dekat sini nanti. Okay, saya share. Okay, sepanjang berada dekat MAEPS dah lah kena terkurung kat situ kan. Tapi alhamdulillah bisnes kita masih berjalan seperti biasa. Ini yang bestnya bila kita buat bisnes networking ni. Kita leverage kan kita punya masa kan. So dekat sini saya berpeluang masih lagi dapat mengikuti meeting bersama dengan JLT Datuk Desmond yang dikelolakan oleh CBM Siti Rafidah. Walaupun kita berada di situ, meeting still jalan dan saya boleh umpama orang kata handle business walaupun di pusat karantin lah. Nampak? So ni meeting yang pertama, lepas tu meeting dalam group. So siaplah saya minta kertas A4
Saya minta A4 daripada nurse, saya minta pen, memang saya catat. So dekat sinilah ruang masa untuk saya berfikir apa aktiviti yang saya nak buat untuk bersama tim. So banyak hikmah di sebalik ni. Okey, selain daripada tu, saya menggunakan peluang yang sedia ada kan. Bila kita kena COVID, kita anggap masalah tu adalah peluang. So setiap aktiviti saya di situ, saya menggunakan produk dan saya share dekat saya punya Facebook. Saya share untuk saya bantu orang lain yang macam saya, yang tercari-cari macam-macam suplemen. Dan ada yang takut nak makan suplemen kat luar sebab macam-macam diorang claim viral dan sebagainya. So ini adalah orang kata walaupun duduk dekat situ, bisnes still lagi jalan. Jadi walaupun duduk kat situ, kami dekat MAP ni, ahli-ahli kita, leader-leader kita still lagi boleh buat belian melalui Forever to You. So bisnes still jalan. Nampak best tak bisnes Forever? Dan waktu tu kita pun sedia maklum, bila COVID, permintaan suplemen kita memang tinggi. Terutama produk-produk immune. Kita punya power dekat sini. So business still running. Ini yang bestnya Forever. Dan yang bestnya walaupun kita duduk dekat MAP, kita still lagi boleh buat 5cc. Kita boleh close. Nampak tak? Jadi apa alasan anda jika kita membagi alasan kalau kita buat yang ini je kita tak lengkap 5cc? So apa alasan anda? Kalau you tahu the power of 5cc, inilah yang menunjukkan income kita walaupun ni yang tadi saya kata kita start kena bulan 7 income masih lagi di paras 5 angka. Dan yang paling menakjubkan, duduk aja dekat MAP dekat sini begitu lama, bulan 8 income mencecah 20,000. Best tak? So mana mungkin you boleh cari satu bisnes kat luar, satu bisnes lain yang kat luar yang you duduk yang tak boleh keluar tau, duduk dekat satu pusat kuarantin negara yang dikawal oleh askar-askar dengan kawat berduri, you tak boleh keluar. Kalau you tak buat bisnes ni memang mati, tak ada duit. Kalau siapa yang full swing 100% gaji kat situ. Tapi alhamdulillah dekat Forever you all gunakan betul-betul peluang bisnes yang tercantik dan terindah ni. Dengan 5cc aja boleh buat duduk dekat pusat kuarantin, berhubung dengan online, internet, tak ada masalah. Nampak tak? So dalam masa yang sama, alhamdulillah bila kita buat 5cc, the power of 5cc, kita akan dapat bonus direct. Dan kami sempat menaja ahli kawan-kawan dekat dalam MAP yang suka dengan madu kita, dan kita bagi rasa produk kita, dan kat situ dah boleh close. Nampak? You just kepo je. Nampak? Best ke best? Alright. So daripada situ saya masih lagi dapat bonus group dan saya masih lagi dapat insentif. So jaga 5cc ni. Alright. Bagi yang baru 5cc ni you kena jaga. Bukan kata baru, yang lama pun sama. So jangan culas, jangan buat lambat. Sebab kita tak tahu apa berlaku. Kan? Okay. Alhamdulillah, syukur. So, okay, next. Next. Okay. Alhamdulillah, masa kita kena COVID tu bulan 7 bang Dan kami merupakan CBM pertama di Putrajaya. Kita dapat cek CBM ni pada 10 April. Okey. Masa kami dapat cek ni, bayangkan income saya bekerja selama 22 tahun bersamaan dengan sebulan gaji dekat Forever, iaitu pada bulan 4 kita dapat CPM check, kita dapat apa lagi bang? Global Rally, lepas tu kita dapat bonus daripada jualan dalam grup, lebih kurang dekat sebulan tu kita dapat 60,000. 60,000 tu bersamaan dengan hampir 22 tahun saya bekerja. Setahun dia gaji. Tapi bulan 4 tu 60,000 tu tak tahu nak cakap macam mana. Perasaan best. Siapa yang pernah siapa yang pernah lalui apa yang saya maksudkan ni, dia akan faham lah. Okey, sekejap Skrin dah hilang. Okey, saya share balik. Okey. Jadi pada waktu tu kita sebelum kena COVID bulan 7 dapat duit CBM check ni pada bulan 4. Jadi kami gunakan duit simpanan yang sedia ada dan
extra insentif tu sebab kita orang jaga 5 sisi, tak pernah culas, tak pernah gagal daripada kita orang masuk sampai sekarang, dan akhirnya duit yang kita kumpul tu kita telah membeli sebuah rumah dan kita telah menandatangani satu perjanjian nak beli rumah pada bulan 4 tu juga. Dan yang bestnya saya nak bagi tahu, pada saat pandemik bukan mudah satu bank nak luluskan kita punya pinjaman. Bayangkan dia check kita punya pendapat orang kata bonus gaji tu dalam 6 bulan ke belakang dengan statement bank 6 bulan ke belakang. Tetapi bila kita buat forever ni, kita punya income memang stabil sebab permintaan produk kesihatan memang tinggi kan. Jadi senang lulus bank, nampak? Buat forever, you ada payslip gaji, you buat pinjaman, senang lulus. Nampak? So impian nak beli rumah landed dekat Putrajaya selama 22 tahun tertunai dengan izin Allah. Yang kat situlah kita rasa ya Allah. Sebab gaji yang sedia ada saya tak boleh beli ni. Sebab tak cukup, tak layak. Hanya guna payslip forever je. Yang ini kita tanda tangan pada bulan 4. That's why apabila kita kena COVID bulan 7, semangat kita orang kena kental ya bang. Kita kena kental sebab kita dah buat satu perjanjian nak beli rumah, anak-anak pun dah gembira. Bayangkan kita orang dah start packing sikit-sikit dah barang. So kita memang orang kata masa dekat map tu kena betul-betul sebat lah. Sebab masa kita masuk dekat MAEP hari pertama, hari kedua, memang cabaran, memang kalau you all tak kuat dari segi mental dan fizikal, you all memang macam cakap memang akan mudah putus asa lah. Sebab kesakitan yang kita dapat rasa tu bukan saja daripada mental dan fizikal teruji. Waktu itulah imun kita akan keluar. Imun kita dalam badan akan betul-betul keluar. Memang you all kena kuat. Jadi bila kita orang suami isteri kita kata bang, kita kena balik rumah bang. Anak-anak kita siapa nak jaga kalau apa-apa berlaku. So kita jangan teruskan pergi ke stage seterusnya. Sebab kan bayangkan dah lah duduk depan. Lepas tu yang masuk daripada orang baru pula depan mata kita, kejap-kejap keluar masuk pergi hospital, kena hantar pergi stage 5. Kita kat depan ni duduk tengok bayangkan. So kita memang cakap dengan abang, kita kena cepat pulih bang. Kita kena minda, kita kena kuat, kita kena kental sebab kita ada banyak benda lagi kita nak lakukan. Kita banyak benda nak buat. Kita nak bantu orang, kita nak tak siapa nak jaga anak-anak kita kan. Macam tu saya cakap. Kat situlah memang kata sedih lah. Tapi alhamdulillah suami pun ada kan, kawan-kawan pun ada. Jadi kita pun alhamdulillah lah dapat melalui saat tu dengan sokongan dan doa daripada kawan-kawan. So dengan izin Allah, alhamdulillah rumah yang kita nak beli pun dah dapat bulan 10. Kita orang dah pindah secara rasmi dan dah ramai dah jumpa, dah masuk kat rumah ni, dah masuk JLT Datuk Desmond, gambar tak ada, CBM Pida, Cikgu Ning, Ezalin, Maria, siapa lagi, Saiful, Mary, dah ramai kawan-kawan ni. Masa dulu kalau nak ajak pergi rumah kami memang kecil je, sampai diorang duduk agak sempit. So yang ni alhamdulillah dah siap ada office, dah ada siap tempat bekam sekali. Syukur alhamdulillah. Memang kita syukur alhamdulillah. Di sebalik orang kata dugaan ada hikmah yang Allah bagi. Tapi lepas kami keluar daripada MAEP, satu lagi yang saya hadapi adalah long COVID. Dan saya pernah call Prof. Dr. Aziz, kami punya mentor Ompat bekam semua kita merujuk pada Prof. Dr. Aziz, dan saya ada tanya Prof. Aziz macam mana nak atasi long COVID ni. So kalau you all perasan, Prof. Aziz ada bagi talk pasal long COVID, itu merupakan salah satu lah orang kata penerangan yang dia pernah guide kami macam mana nak atasi long COVID. Apa tu long COVID? Sebab ramai yang tak perasan apabila dia dah keluar daripada pusat kuarantin negara, tak kisahlah selain daripada MAP atau sebagainya, dia masih lagi mengalami benda ni. Kenapa saya terangkan benda ni? Sebab bagi sudut macam pesakit, you all kena nasihatkan diorang, suplemen jangan makan waktu dia tengah kuarantin tu je. Dia kena makan berterusan. Nampak tak? So, 4 prospecting bermakna you all kena servis
Kalau ada di bawah rangkaian kita ataupun ahli-ahli baru yang masuk, jangan ambil benda mudah. Waktu dia kena kuarantin kat rumah aja dia kena makan. Lepas dia dah habis kuarantin, walaupun doktor kata dia dah okey, dia kena makan lagi suplemen. Nampak tak? Sebab long COVID ni ramai orang tak perasan. Kenapa masih lagi orang sakit? Dia rasa badan dia badan dia rasa letih, lesu, sesak nafas, nak tidur asyik terjaga, dada asyik berdebar. Sebab inilah. Sebab terlalu cepat. Terlalu cepat dia ambil suplemen tu, dia makan hanya waktu tu je. Waktu dia karantin tu je. Ini mengambil masa hampir dekat 12 minggu. Dia ambil masa berapa bulan. That's why you all kena service you all punya rangkaian yang mana dah kena COVID tu, jaga diorang. Tolong diorang. Sampaikan info ni. Yang mana masih lagi terasa kesan benda ni, dia kena teruskan dengan suplemen kita. Kenapa suplemen kita? Sebab suplemen kita memang dah terbukti 45 tahun, dah 40 tahun lebih dah 170 buah negara. Dia bukan produk viral, produk yang mempunyai kualiti dunia. Jadi teruskan makan. Okay. So ni long COVID. So daripada data ni kan, last Zana ambil dekat November 20 sehingga ke September 2021, daripada anggaran ni nampak kesukaran bernafas merupakan satu faktor paling orang kata dengan kelesuan, merupakan dua benda main yang terlalu tinggi kesan kepada long COVID. Perasan tak kalau keluarga kita, mana-mana kawan-kawan kita yang dah kena, kalau you masih lagi ada kesukaran bernafas, kelesuan, dalam badan tu belum cukup lagi nutrition. Makan produk kita. Duit boleh cari. Jangan kata duit boleh cari. Ni dah ada diskaun ni, makan. Alright. Okay, next. So daripada analisa tu, inilah yang tadi Zana bagi tahu yang paling tinggi, kelesuan, batuk, sukar nafas, susah nak tidur ni. Bantu diorang. Bantu mereka untuk mereka cepat pulih. You kena confidentkan diorang pasal produk ni. Okey, ini merupakan gejala-gejala lah kalau you all dengar daripada pesakit COVID Kalau dia kata dia dah doktor kata dia dah free daripada COVID tapi badan dia masih lemah-lemah, ni adalah salah satu masih lagi long COVID. Iaitu 3 gejala tu ialah lelah macam tadi kan, batuk, susah nak nafas, sakit dada, masalah tidur, demam. Bagikan dia suplemen. Okey. So ini adalah kesan long COVID yang mana saya duduk dekat dalam satu Facebook yang mana semua adalah pesakit-pesakit COVID. So saya dapati memang inilah benda yang berlaku pada long COVID, nampak? Semuanya walaupun dia dah disahkan okey, dah keluar daripada diri, tapi dia masih sakit. Itu long COVID. So jangan berhenti, serviskan diorang, bagi diorang info untuk dia terus makan. Okey. Ni kesan long COVID, nampak? Semua ada, sakit kepala, hilang bau kan. Ada masalah macam-macam ada. Ada rasa ketat lah, nafas ketat, tak bertenaga, letih, jantung tiba-tiba laju, dan ini pula adalah kesan obat-obatan. Okey, saya perasan macam ni kan, dia kata dia makan ubat, dia ambil ubat cair darah. Okey, ubat cair darah kalau saya di sana dia pakai injection tau. Pakai cecair. So kalau dekat daripada feedback yang saya tengok daripada diorang ni adalah rambut gugur, nampak? Ini adalah kesan daripada orang kata apa, obat-obatan. Steroid. Macam Zana bagi tahu, sehari Zana kena makan hampir dekat 20 biji. Belum lagi suntikan ni. Ni bentuk cecair. Lepas tu antibiotik yang bentuk cecair. Oh, memang badan kita keluar macam lelong. Kenapa macam pusing aja. So, tak stabil. So, apa kita kena buat? Nanti Zana akan share. Apa yang telah kami lakukan untuk pulihkan balik badan kita yang dah tak tentu arah. Okay? Yang ini you all kena ambil tahu dan ambil maklum. Sebab bila kita nak handle case rakan-rakan yang kena COVID, you kena duduk dekat keadaan diorang. You kena rasakan apa yang dia rasa. Nampak tak? Supaya you boleh guide. You boleh rasa apa yang dia punya masalah, baru you boleh tolong dia.
Okey, dalam COVID-19 ni, pesan daripada COVID-19, ada tiga benda yang you akan nampak yang based on daripada pembacaan saya dan hasil daripada pengalaman saya. Pertama, daripada gejala biasa, demam, batuk, cek-berit, sakit kepala dan sebagainya. Yang tak ada simptom ni, ini yang berlaku dekat suami saya. Dia jumpa prospek, bukan prospek lah, actually ahli. Macam suami saya, dia memang masaj. Jadi kawan dia kata minta tolong pinggang dia sakit. Jadi bila dia jumpa kawan dia ni, cikgu ni, badan dia tak demam, tak ada apa. Tapi pinggang dia sakit. Sebab apa pinggang dia sakit? Sebab keradangan dah berlaku, infection kuman dah masuk dekat buah pinggang tu. Okey, kemudian komplikasi dekat sistem endokrin kita. So apa organ yang terlibat dalam sistem endokrin, nanti kita share dengan sikit. Saya tak mahir tapi saya suka belajar, saya suka ambil tahu. So sistem endokrin ni ada kita punya organ-organ yang duduk dekat sini, iaitu pankreas, thyroid, testis, ovari, kelenjar adrenal dan hipotalamus. Kalau kita belajar lagi detail, sistem ni adalah sistem yang orang kata senang ditembus oleh COVID ni. Sebab dia punya sifat tu ada dekat dalam yang ni. Tu sebab dia mudah geng kat dalam ni dan dia masuk dekat dalam saluran darah kita. Itu sebab kita punya organ terjejas. Dia punya apa orang kata, dia punya bijak apa dipanggil AI, artificial intelligence. Dia design this virus bersamaan dengan kejadian dekat dalam kita punya organ ni. That's why bila kita dapat kuman ni, dia masuk dekat dalam kita punya sistem ni, dia boleh access sampai organ kita, dia rosakkan. Sampaikan dekat sana, saya tak ada kencing manis kencing manis saya tak ada. So dia test saya punya gula naik berbelas. Saya pun kata, bila masa lah saya kencing manis? Baru saya faham sebab apa? Dia dah serang sistem endokrin saya, pankreas ni. Pankreas adalah tempat di mana kita punya hormon insulin kat situ. Nak cerita detail saya tak pandai lagi, tapi saya dapatlah info tu sikit-sikit. Saya kata, kenapa pula saya boleh dapat kencing manis kat sana? Berbelas. Dan nurse tu memang saya pun terperanjat lah sebab dia ambil ujian untuk saya punya bacaan gula. Saya kata, saya tak ada kencing manis, saya tak ada darah tinggi dan sebagainya. Dia kata tak apa, saya nak test. Masa dia test tu naik. Tu yang saya peranjat tu. Rupanya kesan daripada COVID tu juga, dan mungkin ada faktor-faktor lain. Tapi sekarang dah normal lah. Macam mana normal nanti saya nak terangkan. Okay, next. Okay, ini saya nak cerita nak kata detail sangat taklah pasal sistem endokrin. Sistem endokrin kita ni kita kena jaga tau. Apa yang terlibat dalam sistem endokrin ni, kita ada satu sistem limfatik yang Allah jadikan yang begitu cukup istimewa bagi saya. Sebab bila kita tengok ni, Allah dah jadikan kita punya badan ni begitu hebat. Begitu hebat. Kena jaga badan kita. Badan kita ni kena jaga dan pastikan apa yang kita makan dan kita bagi baja dekat dalam badan tu, bagi yang terbaik. Jangan bagi benda yang viral, benda yang murah sebab dia boleh merosakkan sistem badan kita yang sedia ada. Okey, dalam sistem peredaran limfatik ni, bakteria atau virus yang masuk dalam tubuh akan bergerak melalui peredaran darah. Kemudian dia akan masuk kapilari darah. Dan daripada kapilari darah ni, bakteria ke atau virus yang bergerak masuk dalam cecair badan kita ni kan akan dimusnahkan. Kalau dia nampak ada kuman, ada virus, dia akan dimusnahkan oleh sel-sel imun secara fagositosis. Ya Allah, ini proses adalah semua jadi Allah jadikan. Tapi kenapa badan kita tidak boleh apa orang kata imun dengan segala apa orang kata serangan daripada luar? Sebab apa? Badan kita tak cukup nutrition. Toksin dekat badan banyak. Nampak? Benda dah ada dah. Orang kata dia punya base tu dah ada. Sistem tu dah ada. So fagositosis adalah apa yang berlaku, dia akan makan dan musnahkan bakteria atau virus yang serang dekat dalam sistem badan kita.
Dan mekanisme ini berlaku dalam tubuh manusia yang mana sel-sel imun akan bergerak melalui salur limfa dan salur darah di keseluruhan bahagian tubuh untuk mencari dan membunuh bakteria atau virus yang rosak, yang masuk. Jadi kan dia ada di seluruh badan kita ni cecair yang hijau ni. Kalau lebih detail dia potong, ni. So apa yang berlaku, pergerakan dia di sepanjang saluran badan ni, dekat saluran darah ni, dia akan bekerjasama dengan saluran darah juga. Yang mana dalam sepanjang jalan ni dia nampak ada kuman ke virus yang tak patut ada dalam badan, dia akan tarik bawa masuk dekat sini dan dia akan hapuskan dengan proses fagositosis ni yang Allah jadikan begitu ini. So you bayangkan kalau you all punya saluran darah tak terjaga, tersekat. Ini saya panggil limfatik ni macam polis lah. Dia check dekat sini kan. Lepas tu dia macam alam flora. Kalau ada benda dah tak patut, dia masuk dekat dalam dia punya tu, dia hapuskan. Secara semula jadi sebenarnya. Okay, ini yang amazing. So apa yang kami buat dalam proses untuk nak memperbetulkan kita punya kesihatan. First, walaupun you ambil suplemen macam mana hebat pun, dalaman mental kena kuat. Dalaman mental kena kuat. You kena percaya apa yang you makan. Kalau you tak percaya, you kena buat research produk yang you makan. Kalau you tak percaya benda ni, ini sebenarnya asbab kita orang kata berusaha untuk menambah kita punya nutrition yang tak cukup. Yang mana kita kena ingat badan kita ni perlu baja. Perlu baja. Jangan kata pokok perlu baja. Kita perlu baja. Sebab apa baja ni diperlukan? Sebab dalam badan kita ada sel, tisu, organ yang perlukan makanan. Dia pun macam kita nak makan. Okay. Kemudian kesihatan, jaga pemakanan, ambil suplemen. Saya orang kata selain saya ada ambil yang lain, tapi suplemen forever memang tak lepas. Kemudian kita buat detox. Kenapa detox? Kejap lagi saya terang. Kemudian kita ambil nutrition, kita ada immune, balik kepada segitiga kesihatan kita. Kemudian berbekam. Kenapa berbekam? Sebab darah-darah kotor yang ada dekat permukaan kulit tu, kita ambil sunnah kebekatan, perintah Allah kepada malaikat Jibril, dan malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan dia punya, Allahumma salli Muhammad, dia punya apa orang kata, umatnya untuk berbekam. So dalam masa kami lepas kita dah long covid, in the same time kita orang buat berbekam. Kemudian kita buat aloe sebab kita kena buat detox sebab ubat yang saya makan terlalu banyak. Saya dah rasa badan saya lain dah. So kena detox. So kena bagi tahu kat kawan, minum aloe vera, ambil aloe. Duit boleh cari, tak ada masalah. Ambil set immune, teruskan makan. Sebab badan kita dia punya sel akan berubah, dia ambil masa dalam 4 ke 6 bulan. So darah baru akan keluar, Kalau makan setakat 2 minggu je nak jimat, you akan rasa badan you lain. Badan kena jaga, dalam tu kena jaga, engine tu kena jaga. So detail up benda ni pasal sistem endokrin ni yang amazing yang ada Allah ciptakan dekat dalam badan kita. Ini organ-organ yang terlibat dan organ-organ ni lah yang di attack oleh orang kata virus corona tu, COVID-19, sebab dia punya sifat ada sedikit, nak cerita detail Zana tak pandai, ada dekat dalam ni, dekat dalam kita punya sistem endokrin. Itu yang dia boleh masuk tembus sampai kita punya organ dan merosakkan organ-organ dalaman kita. Jadi kita kena protect tau organ. Sebelum nak protect organ, protect kita punya tisu. Sebelum nak protect tisu, protect sel kita. Okay. So sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon. Yang itu untuk apa tugas dia? Seperti pertumbuhan kita punya pertumbuhan badan, metabolisme, pembiakan dan sistem imun. Nampak? So penting tak benda ni? So hormon adalah bahan kimia yang disintesis. Ni bukan nak belajar sains tapi kena tahu asas sikit. Tujuannya untuk mengawal atur semua proses fisiologi dalam manusia dan tumbuhan seperti proses pertumbuhan dan pembiakan. Dan hormon ini penting untuk merangsang fungsi tisu atau organ khusus pada manusia. Nampak?
Bila dia cerita tisu, bila dia tisu organ, kan benda-benda ni adalah makhluk yang memerlukan makanan. So serangan COVID-19 tindak balas imun dalam tubuh ada dua benda yang mana dalam sistem peredaran darah dia mengalirkan darah yang membawa oksigen, nutrition, hormon serta komponen di seluruh tubuh. Manakala sistem peredaran limfatik dia bertujuan melindungi tubuh manusia bagi melawan jangkitan, sama ada jangkitan bakteria, fungus, parasit atau virus. Penting tak jaga sistem limfatik you all? Masing-masing ada tau. Jadi kita kena kuatkan kita punya sistem organ, sel, tisu dan sebagainya. So apa organ-organ imun dia? Seperti som-som tulang, limpa, tongsil, macam-macam. So benda-benda ni yang kita kena jagalah. Tujuan dia adalah apa? Untuk mengangkut partikel asing seperti bakteria dan virus untuk dimusnahkan oleh sel imun kita secara semula jadi. So berbalik pada asas kita di Forever Living, yang mana kalau orang lama mungkin dah tahu, orang baru pula, okey saya terangkan sikit. Badan kita ada 60 trilion sel. So kalau kita minum aloe vera 2 sudu aja, macam mana nak support 60 trilion? Bukan 60,000, bukan 600 trilion. Habis kita berkira-kira nak minum aloe vera lagi. Nampak tak? Kita berkira-kira nak makan bipolen, absorbency. Takutlah nak makan 10 biji. Kita makan absorbency satu hari 10 biji. 10 ke 15 kan? Pada waktu kita kena COVID. Sebab kita punya 60 mg saja. Sebab kali 15 baru 900 mg. Tak sampai satu tu baru 60 mg sambil kita kata. Kalau dekat luar dia ada satu tablet dekat 1000. Tapi kita tak tahu apa konten ingredient dia. Tapi kalau kita punya absorbency, you all sedia maklum dalam tu ada madu, ada oats, ada oren, ada papaya. Dia membantu inflammation, antioksida, keradangan dan sebagainya. So, bila kita balik pada kita punya sistem asas, benda ni rupanya ada belajar sains. Masa kita dah jam 4, dah jam 3, try check balik buku. Cuma kita dah lama buat, dah dewasa, buku ni semua dah tinggal, kita check balik. So, apa yang berlaku macam bila kita dah sakit, kita kena reversekan balik benda ni. Macam mana nak reverse? Patah balik, pulihkan sel ni. Bagi dia makanan, bagi dia baja. Apa baja dia? Dia bukan nak makan KFC, McDonald. Dia nak nutrition, vitamin, mineral yang ada dekat dalam bahan natural kita. Yang organik lagi terbaik. So, lepas tu baru dia pulihkan tisu dan secara tak langsung macam saya kena COVID, dia serang peparu kan. Saya dah rasa peparu belah kiri saya ketat, rasa sakit nak nafas. Kalau jalan jauh dah rasa tercungap. Padahal saya tak ada asma. Dia rasa macam orang dah tak cukup nafas. Orang kata boleh tarik nyawa tiba-tiba lah sebab tak cukup nafas dah. So that's why dia kena ada bantuan pernafasan yang yang kita dapat terus kat hidung tu kan. Jadi bila kita reversekan balik, pergi ke tisu dengan sel, sel ni dapat makanan yang secukupnya, mineral dan vitamin, automatik tisu akan, dia dah dapat makanan, dia jadi segar, dia jadi kuat. Dan dia boleh sama-sama bertindak. Secara tak langsung sistem limfatik kita akan berfungsi dengan lebih baik, lebih kuat dan membantu dia untuk tangkap semua kuman dan virus di sepanjang perjalanan darah kita. Jadi dekat situ jangan lupa makan minyak ikan. Peredaran darah kena jaga peredaran darah. Jangan ambil aloe vera tapi apa orang kata Arctic tak ambil. Kalau ada alasan Arctic tak ada dekat pasaran, kita boleh gantikan dengan apa? Bee propolis. Kalau tak ada bee propolis apa? Cari apa? Bee pollen. Kuatkan sistem mati untuk dia keluarkan, untuk dia bantu kita punya pengaliran darah dengan kualiti. Nampak? Kita ada apa lagi? Algi. Semua ada. So balik pada kita punya segitiga kesihatan, kalau dia orang hanya ambil aloe vera saja, tak sampai. Dia punya soul tu bila makan tak sampai. Ini pengalaman kami lah sebab kita makan bukan sikit, dia makan banyak. Banyak. Badan kita perlukan a lot of nutrition untuk recover balik, pulihkan tisu, pulihkan sel kita. So ini yang kami makan dan pastikan jaga pemakanan, elakkan daripada makanan fast food. Tolong jaga.
Lepas tu tidur masa kita orang masih dekat dalam keadaan badan yang telah letih dan lesu, pukul 10 saya dah start untuk tidur. Sebab saya nak manfaat detox secara semula jadi antara pukul 10 hingga pukul 1 ke 3 pagi. 10 ke 1, 3 pagi. Itu dipanggil detox semula jadi. Yang ini detox untuk tambahan untuk kita memulihkan sistem kita. Saya nak keluarkan balik apa orang kata bahan-bahan ubat-ubatan yang saya makan sebelum ni. So antara komponen-komponen yang kami ambil yang pertama adalah vitamin C. Apa yang ada dekat vitamin ni? Vitamin C kalau dekat produk kita adalah orang kata absorbency. Apa function daripada orang COVID? Okey, vitamin C bermanfaat untuk aktiviti antioksidan dan anti-inflamasi. Kalau you all banyak buat research pasal COVID, bila kuman ni masuk, dia menyebabkan sistem badan kita jadi huru-hara. Dia banyak meradang, dia akan berlaku keradangan dekat hampir seluruh badan kita sebab kehadiran dia. That's why kita kena kuatkan sistem pertahanan badan kita, kena bagi dia makan benda-benda yang berkhasiat. So vitamin yang terkandung dalam buah-buahan berwarna cerah ni bermanfaat meningkatkan aktiviti tubuh kita untuk melawan infection. Terutama sistem kita punya yang tadi tu. Okey, dan fakta-fakta vitamin D, manfaat dia, okey, ini yang you all boleh, okey, berfungsi sebagai immunomodulator untuk mendukung, ini nanti you all boleh research lagi dekat dalam internet lebih detail. Okey, kemudian kami ambil vitamin D, selain daripada kami berjemur. Satu lagi kita ambil dalam produk kita vitamin D. Produk kita vitamin D ada banyak Nanti kita sharekan apa produk kita yang ada vitamin C, vitamin D, vitamin E, yang ada zinc. Ini komponen yang kami kena make sure benda ni kena masuk dalam badan kita orang. Vitamin C, vitamin E, vitamin D dan zinc. Sebab kita nak pulihkan sistem imun, nak kuatkan sistem imun, kita nak kuatkan kita punya sel-sel yang rosak, kita nak bantu untuk kita punya darah kita kuat lagi. Okay, so vitamin D untuk anti-inflamasi, still lagi keradangan dan dia boleh meningkatkan respon untuk ni. Okay, ini selain daripada suplemen yang kita makan, kita boleh tambahkan lagi dengan kuning telur, ikan salamon dan sebagainya. Kemudian zinc. Zinc ni bagus untuk membantu tubuh melawan duplikasi, dia replicate virus tu kepada pesakit COVID. So zinc ni untuk kofaktor penting kepada beberapa enzim yang terlibat pada sistem imun untuk meningkatkan aktiviti sel, makrofag dan berperanan untuk melakukan semua proses-proses yang natural kat dalam badan. Jadi memang kita kena makan untuk bagi kita punya dalam badan kita, terutama sel, tisu dan sebagainya, untuk dia kuat lah. Last sekali vitamin E. Okay, vitamin E ada kat mana? Vitamin E kalau you all tengok ada dekat minyak zaitun. So function dia adalah meningkatkan antibody. Nampak tak? Bila kita baca ni, tak lari daripada untuk membantu mengurangkan keradangan dan untuk membantu meningkatkan imun. Itu je fokus dia, nampak? Vitamin C, vitamin E, vitamin D dengan zinc. Banyak semua tu ada dalam produk kita. Nampak tak? So meningkatkan aktiviti makrofag, sel NK serta meningkatkan kita punya sel limfosit T. Selain daripada tu, you all makan sayuran hijau, lepas tu ada brokoli dan ayam. Ni tambahan Jadi kalau you all perasan yang Zana kata kita kena ada vitamin zinc, kita kena ada vitamin D, vitamin E ni semua ada kat aloe vera, nampak? Adakah mungkin nak makan 2 sudu je? Kan? Kena makan banyak. Sebab benda ni akan membantu membina sel dan tisu kita. Sebab dalam ni ada asid amino yang aktif. Tu minum aloe vera, tu buat aloe egg. Satu hari sebotol. Okey. Nampak tak? Selain daripada meningkatkan polisakarida, dekat sini ada asimanan
dia meningkatkan imun kita. So based on the research, you all tengoklah dekat dalam internet, masak aloe vera ni dia memang bagus. Yang paling bagusnya sebab kita dapat aloe vera daripada pengeluar aloe vera terbesar di dunia, bukan negara, dunia, iaitu Forever Living. Harga direct dah berkilang dan pure. Kan? Jadi jangan takut. Kita ingat kita punya harga mahal, tak. Sebenarnya harga kita mampu milik sebenarnya. Join VIP sekarang ni tengah ada promotion. You boleh jimat hampir 400 lebih. Nampak tak? Sekarang ni memang penting. You kena makan benda ni. Protect. Yang mana belum kena, you buat protection dalam diri. Pada diri dan keluarga. Okay. So, selain daripada Zana kata vitamin C, D, zinc dan E, kat mana nak dapat? Ni produk kita ni, nampak vitamin C. Vitamin C dekat absorbency, tak ada gambar pula. Okay, ni Arctic C. Pamustin. Pamustin sekarang ni dah masuk dah. Beli benda ni. Ini antioksidan tinggi. Jadi kalau kita tengok kat sini kenapa antara tiga ni adalah terpilih. Tadi Zana dah tunjuk aloe vera dengan sifat dia. So vitamin-vitamin yang kita nak tu ada kat situ. Kemudian dekat pamustin ni dia boleh membantu melindungi sel kita dan mengurangkan kerosakan radikal bebas. Kemudian minyak ikan ni secara tak langsung dia membantu masalah keradangan. Kalau orang kanser minyak ikan tak boleh lepas. Bukan hanya orang darah tinggi kencing manis saja, orang kanser pun sama. Kalau yang macam saya kena COVID lagi terpaksa. You bayangkan kena inject cair darah tu. So daripada cair darah kita ambil minyak ikan kita. Sakit lengan ni. Sekali inject dia jadi macam lenguh sakit. Ambil Arctic C okey. Tahu. Okey, ni produk-produk kita yang ada vitamin D. Kalau yang ada dekat luar negara, you all boleh beli melalui mana? Singapore, Brunei, kan? Produk-produk yang ada vitamin D. Vitamin C banyak ni dekat dalam kita punya ni. Vitamin D ada dekat apa? Dekat Argi, kita ada Vitalize Man, kita ada kalsium, Forever Daily. Masa tu saya ambil Forever Daily untuk cover saya punya vitamin D. Lepas tu dah habis, saya tengok anak saya punya Forever Kid. Saya makan Forever Kid. Anak kecil saya suka makan dia Forever Kid untuk support vitamin D untuk meningkatkan imun dan sebagainya. Kemudian immune blend, yang ini saya tak ada. So yang mana ada you all ambil lah. Ini kategori vitamin D. Semuanya untuk ke arah masalah keradangan dan masalah untuk nak naikkan balik sistem imun kita. Nak bagi kita punya kualiti darah jadi bagus. Dan membantu kita lagi cepatlah sihat. So vitamin C kita ingat ada dekat absorbency saja, tetapi dia ada dekat Gincha. Kita ada dekat Forever Kid, dekat kalsium, semua ada absorbency daily. Jadi makan ni jangan sebiji, jangan kedekut. Makan lebih sikit. Makan lebih sikit. Ni kita ada Super Grit, kita ada Argi. Bila you all makan, jangan berkira makan untuk sihat. Nanti mana tahu bila you all dah makan nampak perkembangan, share, bantu orang lain. Dan Bee Propolis, kita punya strong immune ni, jangan lupa. Yang ini kami makan satu hari 15 biji. 5 pagi, 5 petang, 5 malam. Punya. Sebab enzim daripada mulut tu bila bercampur dengan tu dia punya proses penyerapan dia lagi bagus. Dan lagi satu saya nak cerita, bila you all ambil aloe vera, make sure you jangan lupa tinggalkan absorbency. Sebab absorbency membantu apa orang kata, dipanggil ada satu ayat tu panggil Allah Muslimat. Dia membantu bioavailability aloe vera tu, kebekasanan dia nak hantar ke yang sifat lignin dia, meresap terus tembus direct kat sel kita. So absorbency kena ambil. Kalau sekarang tak ada, ni cari antara yang lain ni. Carilah dalam daily. Dalam aloe vera ada vitamin C tapi tak cukup. Kalau you ada lagi, dia lagi power, dia lagi efficient. Dia bawa nutrition yang ada dekat dalam aloe tu. Ada B1, B2, 12, kalsium, magnesium, zinc. Shoot terus ke sel. Itu yang bagus. Nampak tak? Sedangkan bahan-bahan suplemen di luar sana, dia bukan kata tak bagus. Dia tak ada dia punya medium penghantaran nak hantar dekat sel tu
yang itu nak kena buat kajian. Tapi kalau dekat kita, medium untuk hantar all the supplement yang kita makan, mineral yang ada tu, dia akan dihantar melalui dengan aloe vera tu memang terbaik. Dia make sure benda tu shoot terus ke sel. That's why you tengok kalau makan produk Forever, diorang cepat pulih, cepat nampak kesan. Sebab dia tak waste, dia tak membazir. Dia bawa the whole thing tu, tapi kena ambil aloe vera lah. Jangan kalau dia makan bipopoli je. Aloe vera kena ada. Selain daripada tu, ramai yang tak tahu Forever merupakan pengeluar essential oil juga. Kita ada ladang, kita ada kilang, kita ada research sendiri, kita ada saintis kita sendiri. Kita tak bawa pergi tempat luar, Forever ada sendiri. Contoh, lavender ada dekat Bulgaria. Antara banyak di seluruh dunia, dekat Bulgaria adalah terbaik. Sebab Forever dia memang cari satu benda yang berkualiti tau. You tengok lavender berada dekat banyak negara, tapi kenapa Forever ambil dekat Bulgaria? Sebab itu adalah yang terbaik, kualiti dia terbaik. Dan dia ada pusat research sendiri, Forever ada ladang dia sendiri. Jadi, kalau kat Malaysia tak ada, kena cari dekat Singapura. Kalau you all banyak kita berganding bahu pakai produk ni, mungkin nanti pihak office akan bawa benda ni masuk ke Malaysia. Sebab benda ni memang bagus. Sebab ini yang saya gunakan secara oral. Dan saya telan. Tadi dah makan kan? Yang ini saya letak dekat air panas. Memang kita letak dekat air panas. Lepas tu kita titik dekat air panas tu. Kita buat uap. Saya ambil tuala. Saya tutup. Kita hidu. Lepas tu saya ambil air masak. Satu gelas saya titik. Saya minum. You rasa lang clear. Cuba. Tapi yang buat sekali. Buat berterusan. Tengok yang apa barang yang ada kat dalam ni. Sedangkan waktu COVID tu kan, perasan tak ni? Bunga cengkeh ni popular. Tapi kita tak tahu dalam essential oil kita dah ada dah. Tapi cabaran kita kat Malaysia lah waktu tu tak ada. Nasib baik masa kita orang Eagle Manager, yang bestnya Forever, bila bawa dia orang bawa kita pergi ke Eagle Manager, dia bagi kita hadiah tau. So dia bagi kita satu set essential oil yang ada lemon, yang ada apa lagi? Peppermint, ada lavender, ada ni sekali. So itu kita orang dapat, jadi kita orang gunakan untuk ni. Ni memang best. Kan? Kadang-kadang dia orang gebos pakai ni. Ni apa tu cengkeh ni dia gebos. Tapi rupanya dalam produk kita dah ada dengan lemon, rosemary. Ini masing-masing semua ada function dan boleh minum tau. Okey. Nampak? Ni adalah kita punya produk. Ada lagi sebab saya dah pakai banyak produk essential oil. Tapi sayang kat Malaysia tak masuk lagi. Saya harap, saya doakan semoga you all pun sama-sama guna. Mana tahu company akan bawa balik benda ni masuk. Ini memang best kalau you tak pakai, rugi. Sebab saya nampak selain daripada Forever, kita ada lagi satu company yang guna essential oil. Sedangkan you all tak tahu dekat Forever ada benda ni. Dah lah dapat harga direct daripada kilang. Dah lah murah. Pure. Boleh minum. Boleh minum, boleh massage. Nak promote essential oil pula. This essential oil bukan just untuk bau je tau. You boleh massage. Kita ada minyak dia sekali. Lepas tu kita boleh telan. Salah satu kita gunakan masa balik daripada umrah. Batuk-batuk. Saya ambil aloe jelly. Recommend daripada Eagle Manager Rohaya masa tu. Dia ambil aloe jelly. Dia ambil madu. Lepas tu kita ambil peppermint. Kita buat ubat batuk sendiri. Telan. Aloe jelly kita kan boleh makan kan. Sebab kita ada aloe ISAC tu. So jangan takut. Tapi jangan ambil aloe vera dekat luar. Aloe vera kat luar kalau tak ada lambang sertifikat aloe tu jangan ambil. Sebab hanya dekat Forever saja yang ada aloe science tu. ISAC. Jadi kan kita kena betul-betul pakai. Kalau you all tahu pakai, memang saya rasa ini memang laku lah. Memang laku. Sebab dia punya kandungan essential oil dia pekat. Dan saya boleh blend. So saya ambil apa? Saya ambil saya ambil yang peppermint, saya ambil lemon, semua saya campur. Cuma lavender ni saya tak makan. Lavender ni buat urutan. Kan bila dia dah kena COVID kan, dia rasa macam stres kan. Kita boleh buat aromaterapi letak ni. Harga dah murah benda ni. Kan? Harga dah murah. Forever ada ladang sendiri. Buat apa pergi beli cari kat lain? Okey.
Ini bestnya kalau you nak tahu, kalau you letak air sejuk kan, letak setitik lemon. Lemon dia bau wangi, pure. Hei, memang best. Peppermint dia pun macam kalau you makan coklat-coklat yang ada bau pudina tu kan. Ini dia punya lagi fresh. Buka aja orang sebelah pun dah bau. Forever punya produk memang mantap lah. So selain daripada tu kita kena jaga kebersihan kita punya tangan. So kami pun menggunakan aloe hand soap. Banyak produk kita full swing pakai. Dah dapat diskaun, hari-hari diskaun dah paling hebat. Pakai, jimat duit, berkualiti, berkesan. Sampaikan diorang yang apa orang kata dekat hospital pun pakai, kita tak pakai. So nantikan pada awal Disember dengan khabar kita punya aloe hand soap baru akan sampai. Jadi pakai ni, guna ni buat mandi, buat cuci makeup muka, boleh buat shampoo, macam-macam boleh pakai. Okay. Dan dia membantu membunuh kuman. Sebab sifat aloe vera membantu bunuh kuman. So apa bahan yang ada? Nampak? Memang you all nampak macam mahal. That's why you all kena meniaga. Bila you all meniaga, you kena bantu orang. So bila nak bantu orang, bila you all share testimoni, you all pakai, jangan kedekut nak pakai. You all kena pakai dulu and then share the testimoni. So nanti lama-lama harga dapat murah. You all boleh dapat diskaun lagi 38%, dapat sampai setengah harga. Nampak? Jangan pakai seorang, share, bantu orang lain, boleh dapat murah. Nampak? Dalam ni ada lemon, ada bunga lagi lah, bunga toming. Lepas tu ada minyak zaitun. So, you bayangkan. That's why kalau you tak ada pencuci makeup muka, tak ada ni, pakai ni, hand and soap. Dia bukan tangan aja, dia boleh untuk guna keseluruhan. So, saya rasa sampai di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga ia dapat membantu kawan-kawan kita yang mungkin masih lagi rasa letih lesu akibat daripada COVID-19. So you all dah tahu apa yang nak kena buat. Kuatkan you punya sistem limfosit you all, kuatkan you all punya semualah sistem-sistem dalam badan tu kan, bagi dia baja, bagi dia makan nutrition, buat aloe, buat detox, bagi nutrition, bagi immune supaya protect balik sel kita. So setakat di sini saja, dah 9.45 malam, saya rasa sekian saja. So berjumpa lagi di lain masa dan semoga dapat manfaat dan make sure pakai produk. Okay. Sekian. Okey, terima kasih kepada Sifu ataupun saya panggil Sifu kepada CBM Zana dan juga CBM Abang Bezahri atas perkongsian yang begitu bermakna, terutama kepada yang pernah dijangkiti COVID-19, yang tahu macam mana pahit getirnya berdepan dengan COVID-19. Kepada yang belum lagi ataupun yang masih lagi, dan mudah-mudahan kita tidak dijangkiti lah. Jadi kena ambil lah produk Forever tanpa culas. Saya perhatikan ada beberapa soalan lah Kak Zana. Cuba Kak tengok Kak Zana perhatikan sebab saya tak dapat nak tengok dia punya detail apa yang dia ada yang nak bertanya tadi tu. Kak Zana perasan ke? Tak perasan. Tak silap tidak ada siapa yang buat pertanyaan tadi tu. Sebelum tu terima kasih. Hari ini ada 4, 5, 6 participants yang sama-sama meluangkan masa menimba ilmu pada malam ni. Bukan saja Kak Zana share tentang bagaimana beliau berdepan dengan COVID-19, tetapi produk-produk ataupun ilmu berkaitan dengan Forever yang begitu banyak sekali. Kalau kita perhatikan seolah-olah Kak Zana dah berada dalam bidang ni lebih daripada 20 tahun. Kalau kita perhatikanlah dia punya ilmu yang disampaikan. Tapi kalau kita lihat Kak Zana baru je dalam 2-3 tahun macam tu Kak Zana dalam produk ni, dan beliau saya dipahamkan tidak pernah terlibat langsung dalam skim ataupun produk MLM ni seperti ini. Inilah pertama dan terakhir yang beliau usahakan, sehingga apa yang beliau dapat sekarang ni alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu menjadi sumber inspirasi saya sebenarnya.
sebab saya bukan yang pertama dalam Forever ni. Yang sebelum-sebelum ni Kak Zana pun tahu macam-macam yang saya buat. Tapi itulah, insyaAllah Tuhan belum lagi sampaikan hajat kita. InsyaAllah, big why yang penting. Okey Kak Zana, dapat apa yang ingin yang ada nak ditanya tadi tu? Ada yang tanya pasal essential oil. Mungkin ni nanti kita minta bantuan daripada kita punya JLT untuk bawa masuk balik. Sebab saya nampak apabila COVID-19 menyerang salah satu daripada ni, banyak produk-produk yang essential oil dah up balik. Kita tahu produk kita ada tapi kita tak boleh guna, produk tak ada. Yang ada kena pergi Singapura dan ada kebatasan dekat sana lah. Dulu kita punya produk essential oil ada dekat Malaysia tetapi mungkin ramai yang tak tahu guna. InsyaAllah jika ada masuk dekat Malaysia, saya tak teragak-agak untuk menjadi salah seorang speaker untuk essential oil. Sebab kita dah guna dah. Semua produk essential oil dah guna. Dan saya percaya ramai lagi yang lain dah guna essential oil dan orang dekat luar hanya tahu aloe vera arctic tu saja, essential oil dimiliki oleh another company. Padahal dia tak tahu dekat Forever merupakan pengeluar dan kita ada ladang, kita ada saintis kita sendiri untuk menghasilkan dan menjaga kualiti produk essential oil kita yang boleh makan, boleh massage dan boleh apa orang kata buat aroma terapi dan sebagainya lah. Sebab produk Forever merupakan produk yang telah didesain untuk membantu pesakit-pesakit kronik. Jadi tidak mungkin produk ni adalah produk biasa-biasa yang mana kita boleh dapat harga luar biasa, you boleh dapat jimat dan you boleh dapat sihat semua dan dekat sini dan you boleh dapat semua pendapatan dan kekayaan dekat Forever. Hanya bermula apa? Kalau you all tengok tadi Zana pegang 5 cc kuat-kuat. Minimum 5 cc tu tergolek macam mana you all buat. InsyaAllah semua benda akan datang dekat Forever. So saya rasa setakat di sini saja. Saya ucapkan terima kasih kepada MC hebat saya Encik Syamsul. So berjumpa lagi di lain masa nanti. Okay, bye. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain siaran. Dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum sekali lagi. Bye.